Okay. So saya tak nak buang masa. So kita masuk kepada solving trigonometric functions. So sekarang ni kita nak masuk part yang solution of trigonometric lah. So untuk solving trigonometric, okay, kalau kita tengok pada lesson objektif kita, so kita ada 4 saja lesson objektif. Sebenarnya ada lagi tapi untuk hari ni je kita akan belajar 4 ni. So the first one adalah to solve equations such as sin theta equals to k, cos theta equals to k and tangent theta equals to k, di mana k itu adalah constant lah. Kemudian the second one adalah to solve the equations in quadratic form. The third one to express sin theta, cos theta and tangent theta in terms of t, where t is equals to tangent theta over 2. Maksudnya ni adalah half angle untuk tangent. Di mana t tu adalah half angle tangent dan kita nak solvekan sin cos tangent tu dalam bentuk huruf t. Okay. Kemudian for 4, solve a sin theta plus minus b cos theta equals to c, where t is equal to tangent theta over 2. Okay, so kalau kita tengok pada trigonometric equations ni, so trigonometric equations ni adalah apa? Dia adalah satu equation yang mengandungi satu ataupun banyak basic trigonometric function. Contohnya, sin 5x plus 3 equals to 7. Contoh kan, 5x plus 3 equals to 7. Dia ada equal sign dan dia akan ada at least satu basic trigonometric function. Okay. Kita kan ada 6 basic trigonometric function iaitu sin, cos, tangent, secant, cosecant, cotangent. Jadi asalkan ada salah satu ini ataupun lebih, so dan dia ada equal sign, itu adalah trigonometric equations. Solving trigonometric equations means to find the value of the variable that makes the equation true. So kalau kita nak solvekan trigonometric equation itu, maksudnya kita nak cari nilai x yang menyebabkan equation tersebut benar. Okay. So this is in contrast to trigonometric identities where the equation is true for all values of the variable within its domain. Okay. So kalau kita tengok pada macam mana nak solvekan equation yang melibatkan trigonometric function. So kita ada satu teknik lah untuk awak. So teknik ni takkan ada dekat dalam buku ke kat mana-mana, tak ada. Ini memang teknik yang kita buat sendiri. Nama dia adalah Larka dan dia akan guna untuk kamu lah. Okay. Untuk Larka ni, dia memang terguna pakai untuk kesemua jenis equation yang melibatkan trigo. Jadi dekat universiti pun dia terguna pakai juga. Okay, maksudnya dia valid lah untuk nak guna dekat universiti pun. Ataupun mana-mana sajalah kalau awak waktu kerja ke awak terjumpa, nak solvekan melibatkan trigo, gunalah Larka punya konsep. So maksudnya dia terguna pakai apa-apa kat mana-mana bila-bila. Asalkan dia adalah trigo punya equation. Okay, so nak guna Larka ini, dia mestilah dalam bentuk sin theta equals to k, cos theta equals to k and tangent theta equals to k. 3 bentuk ni je. So nak guna Larka, kita ada 3 benda ni. Walaupun kita tahu kita ada 6 basic, tapi nak guna Larka, dia hanya terguna pakai untuk 3 basic ini saja, either sin, cos ataupun tangent. Dan tak kisah pun theta tu nilai dia apa, janji dia depan tu adalah sin, cos, tangent. Okay, kemudian sebelah dia tu mestilah constant lah. Okay, so ni kita namakan dia sebagai linear form. Ini sebenarnya adalah linear form. So bila kita cakap pasal linear form, sebenarnya kita kena ingat dia adalah sin, cos, tangent. Kalaupun kita ada secant, so kita kena convert dia dalam bentuk sin, cos, tangent. Okay, kalau kita ada cot, kena buat dalam bentuk sin, cos, tangent. Kalau kita ada cosecant, kena buat dalam bentuk sin, cos, tangent. Maksudnya awak kena modify lah lagi 3 basic trigo tu. Asalkan dia jadi dalam bentuk sin, cos, tangent. Okay. Kemudian kita guna Larka teknik ni untuk, tadi saya dah beritahu, kita guna Larka teknik ni untuk kita solvekan sin, cos, tangent. So what is Larka? So Larka ni sebenarnya dia adalah akronim lah. Akronim di mana L tu stand untuk linear form. Ni adalah linear form. L ni adalah untuk linear form. A ni adalah acute angle ataupun basic angle. R ni adalah range. Dia akan bagi range. Q ni adalah quadrant. Angle kita tu berada di kuadran mana. Okay, kemudian answer. So, L tu linear form, A tu adalah acute angle, R tu adalah range, Q tu adalah quadrant dan A tu adalah answer. So, kalau dia bagi penerangan kat sini,
L linear form, ini dia cakap dalam bahasa Melayu lah kan. Pastikan fungsi trigonometrik telah dipermudahkan ke bentuk linear iaitu sinus, sin, cosinus, cosine and tangent, tangent. Dan kuasa tertinggi bagi fungsi tersebut adalah 1. Okay, maksudnya dia mesti linear form lah. Dia mesti untuk linear form ini sin, cos, tangent. Ini adalah linear form. Okay. A, acute angle. Mencari sudut tirus yang dilabel sebagai alpha bagi fungsi trigonometrik tersebut. Okay. Alpha adalah kita punya acute angle dan acute angle, nama pun acute, dia adalah angle yang kurang daripada 90 degree. Dan kalau kita ingat balik masa kita buat dalam kelas tutorial, mana-mana angle yang duduk dekat X itu adalah acute angle. Mana-mana angle yang duduk dengan X axis itu adalah acute angle. So, ini adalah alpha, 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 alpha ataupun basic angle lah kita panggil. Okay. Kemudian R. R tu adalah range. Julat, okay. Range tu julat Julat diubah mengikut julat yang diberi pada soalan. Okay, so kalau lah dia kata dia nak cari equation tu dalam range 0 hingga 360 je. Jadi awak kena ambil dalam 0 hingga 360 lah. Kalau range awak terlebih, so dia tak nak. Okay, kita tak nak nilai yang terlebih daripada range. Sebab itu kita kena consider range. Okay, kemudian Q quadrant. Melukis dan melabel alpha pada kuadran yang sepatutnya. Okay, kemudian A answer menyenaraikan jawapan akhir. Okay, so ini adalah penerangan saja tentang kita punya larka teknik. So kita buat example untuk kita guna larka tadi supaya awak lagi faham. So tengok example pertama. Find the value of theta if theta is between 0 and 360 degree. So selalunya kita buat dekat dalam tutorial kan, kita cari cos theta sama dengan half, tapi kita tak cari theta tu nilai dia berapa. Kita cuma cakap je cos theta is equals to half. Okay. So sekarang ni tugas awak bila dalam solution of trigonometry kita nak cari theta tu sama dengan berapa supaya cos theta sama dengan half. Okay. Jadi dekat sini dia dah bagi tahu dekat kita dia range dia iaitu theta is between 0 and 360 degree. Okay. So first of all, kita mesti dalam bentuk linear form. So L larka linear form dan kita punya ni memang dah dalam linear form, so kita terus direct je tulis cos theta sama dengan half. Kalau kita belum lagi dalam linear form, so kita kena modify dia supaya dia jadi dalam bentuk linear form. Okay. Kemudian A. A ni adalah acute angle. So macam mana nak dapatkan acute angle? Okay. Alpha adalah, okay, kita hanya shift cos sahaja dengan nilai tersebut. Okay, kita bukan cari theta lagi di mana kita shift coskan dia. Tidak. Kita baru cari acute angle sahaja. Okay, basic angle dia. So, nak cari macam mana basic angle dia, awak shift sebab cos ni kita bawa pergi sebelah. Macam tu lah, seolah-olah kita bawa pergi sebelah dia jadi shift, bukan shift, apa? To the power of -1. Okay, ataupun saya namakan dia sebagai shift cos. Okay, so shift cos half, so kita akan dapat berapa Dan kita nak dalam degree ke tak nak dalam degree ke, kita depends kepada range. So since range diberi dalam degree, so jawapan kita pun mesti dalam degree. So calculator kita dalam degree. So tekan je shift cos half. Okay, so kita dapat 60 degree. So maksudnya kita punya basic angle kita adalah 60 degree. Okay. Kemudian R. R ni adalah range. So range yang diberi adalah theta di antara 0 hinggalah 360 degree. Okay, kalaulah dekat sini dah theta, kat sini pun dah theta, maksudnya kita dah berada di range yang betul. Okay, tapi katakanlah sini kan theta -1. Okay, katakanlah. Jadi dekat sini pun kita kena modify dia. Sebab range dia dekat sini, dia depends kepada angle di sini. Saya ulang. Range dekat sini, dia depends kepada angle di sini. So awak check dulu, theta ni sama tak dengan kat sini? Oh sama. Okay, kalau sama maksudnya inilah diguna pakai range-nya. Tapi katakanlah sini adalah 2 theta. So tak boleh lah sebab theta yang diberi, range yang diberi adalah ini. Jadi kita kena modify ini supaya dia jadi 2 theta, bukan theta. Okay, erti kata yang lain, range ini adalah depends pada di sini. Okay, kemudian Q. Q ni adalah quadrant. So quadrant ni kita kena check. Okay. Alpha kita adalah 60 degree.
Okay, so kita tahu 60 degree duduk di sini. Okay. Untuk nak dapatkan kuadran ini, kita akan check mana menyebabkan cos kita satisfied. Okay, contohnya kalau kita tengok dekat sini, cos theta sama dengan half. Okay, positif half positif. So, kita kena cari dekat dalam kuadran kita yang manakah menyebabkan cos kita positif half. Okay, so kita pun tengok kuadran 1 dan kuadran 4 yang menyebabkan positif cos. Kalau kita punya equation kat sini adalah cos theta equals to negative. So maksudnya kita kena letakkan alpha kita ni pada kuadran yang menyebabkan cos itu negatif. So kuadran ni adalah awak letak alpha pada kuadran yang satisfied dengan linear form. So awak letak alpha pada kuadran yang satisfied dengan linear form. Okay, so maksudnya saya punya linear form adalah cos theta equals to positive half. So maksudnya alpha yang saya nak letak ni pada kuadran 1 dan kuadran 4 sebab mereka dua je yang menyebabkan cos saya positif. So saya pun letaklah 60. Okay, so tadi saya dah beritahu kuadran tadi adalah alpha tadi adalah berada pada x axis. Jadi tulisan alpha mesti berada pada x axis. Okay. Alright. So kita pun nak cari A. A ni adalah answer. So macam mana nak cari? Okay. So kita akan cari angle yang pada kita punya ini dan juga sini. Okay. So based on kuadran kita tahu yang ini dengan yang inilah jawapan kita. Okay. So maksudnya bila kita pusing, kita nampak 60 degree dulu. So kita pun tulislah theta is equals to 60 degree. Okay. Kemudian kita pusing lagi. Kita pusing untuk sampaikan kat sini. So di mana kita tahu 360 tolak dengan 60, so kita dapat 300. Okay, lepas tu kita dah tak payah pusing mana-mana dah sebab kalau kita pusing naik atas lagi ke atas ni, dia dah lebih daripada 360 degree. Okay, ataupun kalau kita nak ke bawah tak boleh sebab bila kita bawah je, kita akan dapat negative angle. Since kita punya limit range kita adalah start dengan kosong, jadi dia tiada negative angle. So dekat sini sajalah kita punya answer. So maksudnya hanya dua angle sahaja yang akan menyebabkan cos theta ni adalah positive half. So far jelas ke tidak? Jelas. Okay, good. Kemudian kita pergi kepada soalan yang seterusnya. So let's say saya nak cari theta sekiranya theta is between 0 and 360 degree for sin theta equals to negative square root 3 over 2. Okay, jadi kita pun buat first L linear form which is sin theta is equals to negative square root 3 over 2. Kemudian A basic angle, alpha is equals to shift sin square root 3 over 2. Okay, so always remember dekat sini, alpha sentiasa shift kepada kita punya trigo dan hanya ambil positive value sahaja. Hanya ambil nilai dia sahaja. Tak kisah dia positif, dia negatif, kita hanya ambil dia punya nilai sahaja. Jangan ambil dia punya ini. Salah. Okay. So, shift sin square root 3 over 2. Bukan shift sin negative square root 3 over 2. Salah. Okay. So, tekan kalkulator. Shift sin square root 3 over 2. Square root 3 over 2. So, kita akan dapat 60 degree. So, maksudnya alpha kita adalah 60 degree. Kemudian range. Range kita adalah theta is between 0 and 360 degree. Yang kita tengok kat sini, sini dah theta, so tak ada masalah dengan range. Okay, kemudian Q quadrant. So, kita kena tengok yang menyebabkan sign negatif. Okay, so kuadran yang menyebabkan sign itu negatif adalah kuadran 3 dan 4. Jadi alpha kita akan letak pada 3 dan 4. Okay, so sini 60 degree, sini 60 degree. Okay, kemudian A, answer.
So kita pun start lah pusing. So kita start dekat sini, kosong ni, pergi ke kita punya di sini, iaitu kita nampak 180 campur 60, 240. Okay, kemudian kita pusing lagi, kita dapat ke sini di mana 360 tolak 60, 300. Okay, kemudian kita nak pusing lebih lagi tak boleh dah sebab dia akan lebih daripada 360. Kalau kita nak turun bawah pun tak boleh dah sebab dia start dengan kosong. Jadi itu sahajalah maksimum dia. Okay, so dia sangat senang lah bila kita nak solvekan ini. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Tangent theta equals to negative 2. So sama juga, L linear form, tangent theta equals to negative 2, A acute angle, alpha is equals to shift tangent, hanya ambil nombor 2. Okay, so tekan kalkulator, shift tangent 2. So saya dapat sini adalah 63.4. Okay, untuk decimal point, pada degree hanya ambil 1 decimal point. Unless dia bagi tahu nak berapa decimal point. Kalau dia tak bagi tahu, awak ambil sahaja 1 decimal point. Okay, kemudian R, range, theta is between 0 and 360 degree. Dan kita check theta, okay, ngam, range tak ada masalah. Okay, kemudian Q, quadrant. Kita tengok quadrant yang menyebabkan tangent itu negatif. Okay, quadrant yang menyebabkan tangent negatif adalah quadrant yang kedua dan keempat. Okay, jadi alpha kita adalah 63.4 dan sini 63.4. Okay, kemudian A. So kita pun start pusing, rotate, so kita akan dapat jumpa ni dulu. Di mana 180 tolak dengan 63.4. So saya dapat sini adalah 116.6. Kemudian kita rotate lagi sampai sini. So 360 tolak dengan 630.4. So kita akan dapat 296.6. Kemudian kalau kita nak teruskan lagi dah tak boleh dah sebab dia lebih daripada 360. Kalau kita nak turun pun tak boleh sebab dia kurang daripada negatif. Tak ada negatif kan, negative angle. Jadi tak payah turun bawah. So ini saja dua yang kita punya final answer. Semua orang okey? Bagi reaction kat saya kalau kamu okey. Okay, madam. Alright, good. Okay, so kalau kita tengok pada soalan yang terakhir, cos theta equals to sin 285 degree. Okay, tadi saya dah cakap, kalau kita nak guna linear form, dia mestilah sin cos tangent sahaja. Okay, which is tak ada masalah dekat sini sebab kita ada cos. Memang betul. Tapi ada syarat kedua, dia mesti equals to constant. Sekarang ni dia equals to sin 285. Dia bukan equals to constant. Apa yang kita kena buat dekat sini adalah kita kena convert ini dalam bentuk constant dulu. Okay, jadi untuk linear form di sini, cos theta is equals to sin 285, tekan kalkulator, sin 285. So kita dapat sini adalah negative square root 6 plus square root 2 over 4 ataupun negative 0.9659. Okay, awak nak ambil dalam set pun boleh, awak nak ambil dalam point pun boleh, tak ada masalah. Okay, selepas itu A, acute angle. So acute macam biasa alpha, shift, cos, ambil nilai dia 0.9659. So just tekan kalkulator, shift cos 0.9659. So kita dapat sini adalah 50 degree. Okay, kemudian R, range. So theta is between 0 and 360 degree. Dan kita tengok, check ini sama. So maksudnya range tak ada perubahan. Kemudian Q, quadrant. So kita tengok yang menyebabkan cos negatif. Quadrant 2 dan 3. So kita akan ambil sini 2 dan 3 dan letak acute angle. 15, sini pun 15. Okay, kemudian A, answer. So kita pun startlah rotate. So first kali kita jumpa kat kuadran kedua di mana 180 tolaklah 15. So saya dapat 165. Kemudian
Saya rotate lagi sampai sini. So saya dapat 180 tambah 15. So saya dapat sini 195. So itu sahaja. Ada soalan di sini? Semua orang okey? Okay, good. Okay, kemudian kita pergi kepada alamak. Mana? Okay. Kita pergi kepada example kedua. Dia kata solve the following trigonometric equations for tangent to theta equals to square root 3 di mana theta is between 0 and 360 degree. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, dia dah dalam bentuk linear form dah. Sebab kita ada tangent dan kita ada constant. So tangent to theta equals to square root 3. Okay, kemudian acute angle alpha adalah shift tangent square root 3. So just tekan calculator. Shift tangent square root 3. So saya dapat 60 degree. Kemudian range. Okay. Range yang diberi dekat sini adalah 0 hingga 360 degree. So kita pun tulis 0 hinggalah 360 degree. Tetapi kat sini tak sama dengan kat sini. Sebab sini 2 theta, sini theta. So kita kena modify dia. Jadi theta ni kena darab dengan 2 lah supaya dia jadi 2 theta. So bila dah darab ini dengan 2, semua pun kena darab dengan 2. So 0 darab 2 dapat 0. 360 darab 2 dapat 720 degree. Okay. Selepas itu kuadran. So kuadran kita yang menyebabkan tangent positif adalah kuadran pertama dan juga kuadran ketiga. So dia duduk dekat sini, alpha kita 60 degree dan sini alpha kita 60 degree. Okay, kemudian answer. So kita tak letak theta, kita letak 2 theta sebab dekat sini kita punya equation adalah 2 theta. Jadi kita letak sini 2 theta. Macam tadi kita punya ni memang theta. Sebab itulah dekat sini kita letak theta. Okay. Tapi untuk answer kat sini, kita letak based on di sini. So dia kata 2 theta kan? Jadi kita kena letak kat sini 2 theta. Okay. So 2 theta sama je dengan, okay, kita pun start pusing. So kita jumpa 60 degree dulu. So kita letak 60 degree. Okay, lepas tu kita pusing lagi. Kita dapat 180 campur 60, 240. Okay. Kemudian kita pusing lagi. Okay, 360 campur 60. Okay, kenapa? Sebab kita punya kat belakang ini lebih daripada 360. Maksudnya kita boleh pusing lagi. Okay, so dia akan jadi berapa? 360 campur 60, so saya dapat 420. So ada lagi dalam range. Okay, lepas tu saya kena pusing lagi. So sampai dekat sini. So 540 campurlah dengan 60. So saya akan dapat 600. Okay. Lepas tu saya pun pusing lagi. Sebab 600 kan last kan. Lepas tu saya pusing. Tapi dia dah lebih daripada 720. Sebab bila saya pusing ni 720 campur 60 saya dapat 780. So dia tak boleh dah lah. Jadi saya kena berhenti. Okay. So far faham tak saya pusing ni? Alright, good. Okay, sekarang saya bukan nak 2 theta. Soalan nak solve theta. Jadi theta bahagi je lah semua dengan 2. So kita dapat 30 degree. 240 bagi 2, 120 degree. 420 bagi 2, 210 degree. 600 bagi 2, 300 degree. Okay. So inilah final answer saya. Okay. Boleh kata? Okay, so kalau macam tu saya akan uji awak untuk try soalan ini. Screenshot Kita akan discuss dalam kelas tutorial. Okay. Siapkan dia sebelum minggu depan. Alright, so kita pergi kepada teknik yang seterusnya.
Dia cakap quadratic form. Okay, we factorize the quadratic first and use Larka technique to solve the trigonometric equations in quadratic form. So nak guna quadratic form, kalau kita punya quadratic form ni dia bentuk macam mana? Katakanlah saya punya macam ni lah, sin squared x plus 2 sin x minus 1 equals to 0. So ini dalam bentuk kuadratik lah. Okay, di mana saya ada trigo dan saya ada power 2. Okay, kalau tadi tu saya ada trigo tapi power 1 di mana dia adalah linear form. Tapi quadratic form ni dia adalah trigo tapi dia ada power 2. Okay, so macam mana kita nak buat quadratic form ini? First kita kena factorize quadratic ini, kemudian baru kita boleh guna Larka teknik. Okay, jadi dia ada step lah dekat sini. Dia kata, okay, substitute y equals to sin x or y equals to cos x or y equals to tangent x. So kalau kita ada macam ni, sin ke, kita letkanlah y sama dengan sin supaya dia jadi dalam bentuk y. Okay, jadi kuadratik kita tu tak susah lah algebra kita. Okay, compare tu kalau kita guna sin ke nanti kamu susah nak, otak kamu jam untuk nak factorize. Okay, so sebab itulah kita substitutekan huruf selain daripada sin lah. Okay, mungkin huruf y equals to sin x macam tu. Okay, lepas tu kita dah masukkan ni, dia akan jadi dalam bentuk quadratic form lah, di mana dia akan jadi y squared plus 2y minus 1. Okay, katakanlah saya masukkan kan, so dia akan jadi macam ni lah, y squared plus 2y minus 1. So ni dah jadi macam senang lah sedikit nak guna tekan kalkulator tu. Okay, kemudian kita factorize je lah kuadratik ni. So factorizekan dia. Lepas tu kita bahas, bila dah dapat nilai, kita substitute balik semula lah. Katakanlah kita buat bawah, kita dapat y sama dengan 5 dan y sama dengan 10. Saya menipu So tiba-tiba saya dah dapat ni, saya ganti balik semula lah. So y tadi adalah sin x sama dengan 5. So dia dapatlah linear form. Ataupun sin x equals to 10. Dapatlah linear form. Macam tu lah. Okay, so kita kena substitute balik semula y kita. Okay. So lepas kita dah buat macam tu, then barulah kita boleh guna Larka. Okay, sebab nak guna Larka ni dia mesti dalam linear form. Di mana dia either sin, cos, tangent dan dia mesti equals to constant. Okay. Sebab example untuk awak lebih faham. Okay, dia kata solve the following trigonometric equation. So 2 sin squared x minus sin x minus 1 equals to 0 for x between 0 and 360 degree. So untuk yang ni kita kena make sure, kena tahu range dia berapa daripada mana ke mana yang dia nak. Okay, jadi untuk yang kuadratik ini kita let dulu y. So katalah for a, saya let dulu y sama dengan sin x. So saya akan dapat 2y squared tolak y tolak 1 equals to 0. Kemudian saya tekan je kalkulator untuk factorizekan dia. So sini jadi 2y, sini jadi y, sini jadi 1, sini akan jadi 1. So negatif 2 tambah 1, negatif 1. Okay. So now sini saya akan dapat y sama dengan negatif half dan y sama dengan 1. Okay, kemudian ini bukanlah final answer kita lagi. Kita nak solvekan trigonometrik kita. Jadi ganti balik semula. So y tadi adalah sin x. So sin x equals to negative half. Dan juga sin x equals to 1. So saya ada dua lah yang kena guna Larka. Okay, so kita buat satu-satu dulu. Okay, so katalah saya nak sin x equals to negative half. So ni linear form dah. Okay, kemudian A, acute angle. So alpha adalah shift sin. Okay, half. Hanya ambil dia punya nombor sahaja. Okay, so shift sin half. Saya dapat 30 degree. Kemudian range. Okay, range kita yang diberi. Range mesti mula yang diberi. Okay, dia kata X dia adalah di antara 0 hingga 360 degree. Okay, dan kita tengok dekat sini, sini X, sini X. Okay, ngam lah. Range ni tak perlu buat modification. Okay. Kemudian Q, quadrant. So kita check kuadran mana yang menyebabkan sign kita negatif. So dia adalah kuadran 3 dan kuadran 4. So kita letaklah kita punya acute angle 30, sini 30. Okay. Kemudian kita pun carilah answer kita. So X adalah, sebab sini X, so sini pun saya letak X lah. Okay, so X adalah, start kita pusing, kita dapat 180 campur 30, 210. Kemudian 360 tolak 30, 330. Okay, itu baru untuk yang sin X sama dengan negative half. Kemudian kita cari pula untuk sin X sama dengan 1. Sini adalah linear form. Kemudian A, acute angle, alpha adalah
shift sign 1. So just tekan calculator, saya dapat 90 degree. Okay, so range kita sama je macam tadi, X is between 0 and 360 degree. Okay, kalau awak ingat dalam kelas saya ada beritahu kan, kalau angle kita macam 90 ke, 180, 270, 360, kita tak guna quadrant, kita guna graph sebab dia lagi senang. Tapi nak guna quadrant pun tak ada masalah, okay. Jadi lagi better kita guna graph lah. Okay, so kita lukis dulu graph sign, di mana graph sign ni bentuk dia begini. Sini 1, sini adalah negative 1. Dan kita tahu yang ni adalah 90 degree. Kemudian 180, kemudian 270 dan 360. So kita check yang mana yang menyebabkan dia positive 1. So dan kalau kita tengok daripada graf kita, range dia bila kita buat pun kita tengok pada sini lah, 0 hingga ke 360. Okay, so now kalau kita tengok dekat sini daripada 0 hingga 360, ini je lah graf yang kita ada. Jadi yang menyebabkan dia 90 degree hanya ada satu sajalah, iaitu yang menyebabkan sin X kita adalah sama dengan 1, hanya satu sajalah, iaitu pada angle dia 90 degree. Okay, jadi maksudnya memang X kita hanya ada satu saja, iaitu 90 degree. So as a whole, okay, final answer kita adalah X equals to 90 degree, 210 and 330 degree. Okay, so kita hanya ada 3 sahaja jawapan nilai X yang akan menyebabkan quadratic function ini satisfied. Okay, boleh faham ke? Okay, good. Alright, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, for B, saya nak cot squared theta plus 5 cosecant theta plus 1 equals to 0 for theta is between 0 and 2 pi. Okay, kali ni pelik. Soalan ni dia bagi range dia dalam radian. Jadi kamu kena make sure calculator tu dalam radian. Okay, so untuk nak buat soalan ini, kita nak guna kuadratik sebab dia memang ada dalam bentuk quadratic form sebab ada cot squared. Okay, tapi untuk kita nak guna substitution y equals to sin ke cos ke tangent ke, kita kena make sure semua itu sama. Sini cot, sini cosecant, kan dia tak sama. Okay, jadi kita kena modify sedikit lah. Okay, so for B ni, apa yang kita buat, kita modify dulu. Cot squared tu kita tukar jadi cos squared over sin squared. Sebab cot adalah cos over sin. Okay, lepas tu cosecant. Cosecant kalau kita convert dia akan jadi 1 over sin. Cosecant 1 over sin. Okay, 5 tu constant. Cosecant adalah 1 over sin. So, jadi 5 bahagi sin theta. Okay. Kemudian plus 1. Lepas tu 0. Okay, kemudian kita samakan penyebut di bawah. Sebab sini sin squared, sini sin theta. Jadi, kita kena darab everything dengan sin. Bukan darab everything dengan sin. Maksudnya saya nak bagi samakan sin squared, saya darab dengan sin. Yang ini pula saya darab dengan sin squared. Okay, so ni akan jadi beginilah. Cos squared theta plus 5 sin theta plus sin squared theta over sin squared theta. Saya samakan penyebut equals to 0. Kemudian sin squared theta bawa di sebelah jadi kosong lah. Sebab kosong darab sin squared theta adalah kosong. Okay, so saya akan left dekat sini adalah cos squared theta plus 5 sin theta plus sin squared theta equals to 0. Dan kita tahu cos squared theta plus sin squared theta sama je dengan 1. Only 5 lah. Sama je dengan 1. So saya gantikanlah dia. So dia akan jadi 1 plus 5 sin theta equals to 0. Okay, so yang ini dengan ini tadi sama je dengan 1. Okay, so saya ganti, saya dapat macam ni. Okay, so now saya dapat 5 sin theta, 1 bagi sebelah jadi negative 1. So sin theta equals to negative 1 over 5. Okay, so kalau awak perasan dekat sini, kita tak perlu pun nak buat let y tu sebab kita boleh terus direct sahaja dapat dia punya linear form.
Okay. So kita dah factoriskan ini dan kita nampak sin theta equals to negative 1 over 5 ni adalah dalam bentuk linear form. So terus direct je lah guna larga. So L adalah sin theta equals to negative 1 over 5. Kemudian A adalah alpha shift sin 1 over 5. Jangan ambil negatif. Okay, hanya ambil nombor. So pastikan kalkulator dalam radian. So tekan setup. Itu ambil angle unit radian. Okay, tekan set dalam kalkulator radian. Jadi shift sin. Kemudian 1/5. So saya dapat kat sini adalah 0.2014. 0.2014. Kena ambil 4 decimal place. Okay. Kalau radian 4. Kalau degree 1. Okay. Kemudian R. R adalah range. Range yang diberi adalah theta is between 0 and 2 pi. Dan kita check sini theta, sini theta. So tak ada masalah dalam range. Kita proceed kepada Q, quadrant kita. Okay, so kuadran kita yang menyebabkan sin kita negatif. Dia berada di kuadran 3 dan 4. Okay, so kita pun letaklah 0.2014. Sini 0.2014. Okay, kemudian kita pun cari answer A. So theta is equals to, sebab sini theta, sini pun saya letak theta. Okay. So theta is equals to, first kali kita check, kita nampak, okay, 180 dalam radian adalah pi. Okay, so kita akan jadi pi tambah je dengan 0.2014. So kita akan dapat sini adalah 3.3430. Okay. Kemudian 360 dalam radian adalah 2 pi. So dia jadi 2 pi tolak je dengan 0.2014. Okay, so saya akan dapat 6.0818. Okay, so itu sajalah final answer saya. Okay semua? Okay, good. Alright, so nanti try lah buat waktu cuti ni. Bukan waktu cuti apa, weekend ni kan. Soalan C dan soalan D. Cuba untuk cabar diri awak sendiri. Okay, screenshot soalan ni dan jawab soalan C dan D. Okay, first kali kalau nak bagi dia guna substitution, kena make sure semuanya sama jenis trigo. Sin, semua kena sin. Cos, semua kena cos. Okay, kalau tak kita buatlah modification macam kita buat dekat B ni. Okay. Alright, so untuk example 4. Okay. Dia kata show that the equation 2 sin x cos x plus 4 cos squared x equals to 1 can write in the form tangent squared x minus 2 tangent x minus 3 equals to 0. Hence, find the solution for x where x is between 0 and 2 pi. So ini pun samalah dalam radian juga. Okay, first kali dia suruh show dulu equation 2 sin x cos x plus 4 cos squared x ni dalam bentuk tangent. So kita kena modify lah dulu. So 2 sin x cos x plus 4 cos squared x equals to 1. Okay. Lepas tu kita katakanlah cos squared ni, tak sebab dia nak dalam tangent kan. Tangent maksudnya divide everythingnya dengan, tangent maksudnya sin over cos. Okay. So kita nak hasilkan tangent. Jadi apa yang kita kena buat dekat sini adalah kita kena sin over cos lah. So saya, ni kan dah ada sin. So saya divide everythingnya dengan cos squared. Supaya saya boleh cancelkan yang ni, saya boleh cancelkan yang ini. So saya akan left sin over cos. So saya akan dapat tangent. Okay, saya rasa lah. So kita boleh try buat macam tu lah. So di mana saya divide everything dengan cos squared x. So dia akan jadi 2 tangent x plus 4 equals to 1 over cos squared x. 1 over cos squared x ni adalah secant squared. 1 over cos secant squared kan. So tukarlah. Sini adalah secant squared. Okay, so saya akan left dekat macam ni.
Okey. Kemudian saya nak dalam semuanya bentuk tangent. So secant squared tu saya kena convert dia dalam bentuk tangent. Jadi cuba kita tengok pada basic trigo kita. Kita ada sin squared x plus cos squared x equals to 1. So kalau saya ada tangent squared x plus 1 equals to secant squared x. So saya boleh apply this formula di mana secant squared x ni saya ganti dalam bentuk tangent adalah tangent squared x plus 1. So saya ganti masuk dalam ni lah. Jadi saya guna properties di mana secant squared x adalah tangent squared x tambah 1. Okay, lepas tu saya pun modify lah ini. Okay, so dia akan jadi tangent squared x tolak 2 tangent x, 1 tolak 4 negatif 3 equals to 0. So shown lah. Okay, lepas dah shown barulah dia suruh solve. Okay, so nak solve kan ini adalah kuadratik dan kita dah tengok kuadratik ini dia sama jenis, tangent. Okay, so bila dia sama jenis, kita boleh terus guna let y. Kalau dia bukan sama jenis, tak boleh guna let y. Kita kena buat modification macam kita buat yang tadi tu. Okay, so ini dah sama jenis, so saya boleh let y lah. So let y sama dengan tangent x. So saya akan dapat y squared minus 2y tolak 3 sama dengan kosong. Okay, kemudian saya factorizekan lah. Di sini jadi y, sini jadi y, sini jadi 3, sini jadi 1. Negative 3 plus 1. Okay. So saya dapat y sama dengan negative 1 dan y equals to positive 3. Okay. Lepas tu kan, saya pun simplify. So y ni tadi saya ganti balik semula lah di mana dia adalah tangent. So jadi tangent x sama dengan negative 1 dan juga tangent x sama dengan 3. Okay. So saya tak muat, saya letak kat bawah. Jadi saya nak solvekan ini menggunakan larka. Okay. Dah dalam form dah. Linear iaitu tangent x equals to negative 1. Kemudian A adalah acute angle. So alpha adalah shift tangent 1. Okay, pastikan dalam radian ya. So jadi shift tangent 1. So dapat pi over 4. So tulis sini pi over 4. Okay, lepas tu range. Range yang diberi adalah x is between 0 and 2 pi. Dan kita tengok sini dengan sini dah sama, jadi tak ada perlu buat modification pada range. Okay, kemudian quadrant. Kuadran yang menyebabkan tangent ini negatif adalah kuadran kedua dan kuadran keempat. So, saya letak pi over 4 di sini dan juga pi over 4 di sini. So, A answer sini adalah x, jadi saya letak sini adalah x lah. So, x sama dengan, okay, first kita pusing, kita nampak pi, sebab 180 adalah pi, so pi tolak dengan pi over 4. So, saya dapat 3 pi over 4. Kemudian 360 adalah 2 pi, so 2 pi saya tolak dengan pi over 4. So, saya dapat 7 pi over 4. Okay, so itu untuk yang linear form tangent x equals to negative 1. Kemudian kita teruskan lagi linear form tangent x equals to 3. Okay, jadi acute angle kat sini adalah alpha shift tangent 3. So just tekan calculator. So saya dapat 1.249. Okay. So range saya theta is between 0, x is between 0 and 2 pi. So kuadran saya menyebabkan tangent positif, kuadran pertama dan kuadran ketiga. So sini saya letak 1.249, sini pun saya letak 1.249. Okay. Kemudian A, answer kita, so sini x. Sebab sini x, sini pun x. Okay, jadi x adalah start 1.249. Okay, kemudian untuk pergi ke sini, pi tambah je dengan 1.249. So saya dapat 4.391. 4.3906. 4.3906. Okay. So final answer saya adalah 3 pi over 4, 7 pi over 4, 1.249, 4.3906.
Okay, ada soalan di sini? Alright, okay. Saya ada 4 minit lagi, jadi saya explain sedikit pasal T substitution. Nanti dia punya example kita akan continue pada next class lah. Okay. So kalau kita tengok pada T substitution ni, kita guna dia apabila kita nak solvekan kita punya trigo tu, dia ada campuran dua basic trigo. Kalau perasan, tadi kita hanya buat satu sahaja basic trigo. Contohnya kalau sin je, kalau cos je, tangent je, kalau secant je, cosecant. Cotangent. Okay, jadi tiba-tiba bila kita involve dengan equation yang ada campuran dua trigo. Contohnya ada sin dan cos dalam satu equation. Okay, dan dia mungkin bukan kuadratik tapi dia jadi dia linear form. Contohnya macam ni lah, A sin theta plus minus B cos theta equals to constant. Contoh lagi kalau saya ada macam ni, 5 sin theta tolak 4 cos theta sama dengan 7. Jadi nak guna linear form yang larkar tu pun susah. Jadi apa yang kita buat, kita akan guna T substitution. Okay. So apa itu T substitution? Dia kata T itu sebenarnya adalah merujuk kepada tangent theta over 2. Okay, so dia adalah tangent theta over 2. Okay, so kita hanya guna dia kalau dalam form itu saja, sin dan cos, kemudian ada constant. Itu je form yang kita akan guna untuk T substitution. Okay. So, kalau kita baca pada kenyataan dekat sini, dia cakap trigonometric equation of the form A sin theta plus minus B cos theta equals to C can be solved by expressing sin cos tangent in terms of T, where T is equals to tangent theta over 2. Okay, so maksudnya dia kata kita guna substitution T. T itu adalah tangent theta over 2. It can be described by the triangle below. Okay, so macam mana nak dapatkan T? Okay, so katakanlah saya cakap tadi, T adalah tangent theta over 2. Okay, T adalah tangent theta over 2. So maksudnya kita punya reference angle kat sini adalah theta over 2. So bila kita buat, ini adalah reference angle kita. Sekejap ni, theta over 2, ni reference angle kita. So kalau kita guna trigonometric ratio macam ni, so kita kata T sama dengan tangent theta over 2 So T, tangent adalah opposite over adjacent. So maksudnya T over 1 lah. Opposite dia adalah T, adjacent dia adalah 1. Sebab tu sini jadi macam ni, T dengan 1. Okay, kemudian macam mana saya nak dapatkan yang hypotenuse ni? So dia jadilah T squared tambah 1 square root kepada benda kedua. So dia jadi square root 1 plus T squared. Okay, so kita boleh derivekan T formula for sin theta, cos theta and tangent theta by substitute T sama dengan tangent theta over 2 into the half angle formula. Okay. So, kalau kita ada half angle formula, okay, contohnya, kita cakap sin theta adalah 2 sin theta over 2 cos theta over 2 kan? Okay, so by using this reference angle, kalau kita nak sin theta over 2, so this one adalah theta over 2 sin opposite over hypotenuse. So, T over square root 1 plus T squared. So, sebab tu dia jadi, so opposite over hypotenuse kan? So dia jadi, betul lah, T opposite hypotenuse square root 1 plus T squared. So dia jadi the T over square root of 1 plus T squared. Okay. Kemudian cos theta over 2, cah adjacent 1, hypotenuse square root 1 plus T squared. So dia jadi 1 bahagi square root 1 plus T squared. Okay, so dia guna formula half angle. Okay. Di mana reference angle dia tadi yang ini yang ini. Okay, lepas tu bila dia dah masukkan ni, kemudian dia simplify je lah yang ini, square root 1 plus T squared, darab square root 1 plus T squared, square root boleh masuk. So dia akan left 1 plus T squared. Sini 2 darab 1 darab T dapatlah 2T. So sin theta dalam bentuk T adalah 2T over 1 plus T squared. Okay, ini dia memang constant. Ini proving je macam mana dia dapat. Okay. So sama juga dengan cos theta. Cos theta dia kalau dia guna half angle punya formula, kalau kat sini dia guna cos squared theta over 2 minus sin squared theta over 2. Tapi
kan dah half angle untuk cos kan ada 3. So boleh pilih je mana-mana yang awak suka, okay. Tapi untuk yang saya bagi contoh dekat sini, saya guna cos squared minus sin squared lah. So proving saya ni proving saya. So jadi cos saya adalah adjacent. So adjacent 1 over square root 1 plus t squared. Okay, 1 over square root 1 plus t squared all squared. Okay, kemudian minus. Okay, so opposite over hypotenuse. So t over square root 1 plus t squared. So t over square root 1 plus t squared all squared. Okay, kemudian saya expand dulu yang ini. Yang ini squared jadi 1 squared. Yang ini dengan yang ini cancel. So jadi 1 over 1 plus t squared. Sini akan jadi squared which is t squared. Sini akan cancel. So dia jadi 1 minus t squared over 1 plus t squared. Okay. Okay, kemudian tangent theta. Nak dapatkan tangent theta adalah sin over cos. Kalau inilah saya guna. Tapi boleh je terus direct je dekat sini. Tangent theta guna je half angle punya tangent Okay, tapi yang ni saya nak senang. Saya nak buat sin over cos je. So sin saya tadi saya dah dapat 2t over 1 plus t squared. 2t over 1 plus t squared. Kemudian cos tadi adalah 1 minus t squared over 1 plus t squared. So saya nampak tadi yang ini dengan yang ini boleh cancel sebab mereka sama. So saya akan left dekat sini lah. 2t over 1 minus t squared. Okay, jadi ini adalah constant sudah. Ini proving je. Jadi maksudnya tangent theta in terms of t akan jadi 2t over 1 minus t squared. Cos theta in terms of t adalah 1 minus t squared over 1 plus t squared. Dan sin theta in terms of t adalah 2t over 1 plus t squared. Okay, lepas tu awak ganti sahaja masuk sin cos tangent ni ke dalam equation di sini. Okay, macam saya nak solvekan ni kan. So sin saya adalah in terms of t adalah ini. So saya ganti je lah masuk ke dalam dia. 2t over 1 plus t squared. Okay, so dia jadi 5 darab 2t over 1 plus t squared. Lepas tu tolak 4 darab 1 minus t squared over 1 plus t squared. Macam tu lah. Okay, lepas tu kita simplify dalam bentuk t. Okay, kemudian kita dah dapat equation dah dapat jawapan t tu sama dengan berapa, dan kita ganti balik semula ke dalam equation kita di sini. Di mana t adalah tangent theta over 2. Okay, itu adalah t substitution. Nanti saya tunjuk dia punya jalan kerja, tapi proving dia adalah yang inilah. Okay. So kita berhenti dulu di sini. Jangan lupa yang saya suruh awak screenshot soalan tadi. Sila buat dia. Saya akan discuss di dalam kelas tutorial. Okay, so kita berhenti di sini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Thank you guys. Thank you, Madam.